صل على حبيبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada siri yang ke-69 daripada pembacaan hadis kitab Sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan adanya kebaikan, adanya manfaat, adanya ibrah dan pengajaran harapnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita telah tiba pada riwayat yang ke-843 pada hadis berkenaan tentang sebutan azan. Maka bagaimanakah cara lafaz azan? Dan kita semua tahu sebab kita mendengar azan selalu. Namun kita nak baca hadisnya. Riwayat yang ke-843, baca. Daripada muazzin Nabi Abu Mahzurah radhiyallahu anhu, anna Nabi Allah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu, telah mengajarkan kepadanya azan ini. Maka seperti yang kita dengar, sebab mazhab Syafi'i mengambil dalil daripada azannya Abu Mahzurah, Allahu akbar, Allahu akbar, dan kemudian diulang pada waktu itu dengan berikutnya. Sebab itu wa fi nuskhah Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thumma ya'udu fayaqul asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah marrataini. Maka riwayat Abu Mahzurah ini mengajarkan kepada kita azan dengan tarjih. Apakah itu tarjih? Tarjih bermaksud dibaca perlahan dulu kalimah asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, kemudian baru dilaungkan dengan kuat seperti kebiasaan muazzin. Maka dalam mazhab Syafi'i, para muazzin digalakkan untuk menyebut tarjih. Maka apakah tarjih? Dibaca perlahan dulu kalimah asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, barulah kemudiannya dibaca dengan kuat. Adakah jelas? Okey, terus kemudian hayya 'alas salah marrataini 2 kali, hayya 'alal falah marrataini 2 kali. Kemudian zada Ishaq, perawi yang bernama Ishaq menyebut Allahu akbar, Allahu akbar dan la ilaha illallah. Terus baca. Kemudian baca hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah ni kita baca kemudian, nanti akan berulang kembali. Okey, baca. Berkenaan tentang istihbab ittikhazi muazzinaini lil masjid al-wahid. Sunnah untuk melantik 2 muazzin bagi satu-satu masjid. Sunnah. Dan zaman kita kadang-kala lebih daripada 2, kadang-kala 4 muazzin, 3 muazzin untuk masjid yang besar. Maka adakah boleh? Maka Nabi SAW sendiri melantik 2 muazzin untuk Masjid Nabawi. Terus 844. Nabi SAW memiliki 2 orang muazzin, tutup pintu Bilal bin Rabah dan Abdullah Ummi Maktum Al-A'ma. Pada waktu itu yang seorang buta. Pintu sana dah tutup dah, pintu yang depan sana. Okay. Maka Nabi ada 2 orang muazzin, Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum Al-A'ma, yang merupakan seorang yang buta. Maka daripada perkataan Al-A'ma, fiqhul hadis baris yang pertama, kata Imam Nawawi, maka daripada panggilan
Abdullah bin Ummi Maktum al-A'ma, Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, yang tak nampak, menjadi dalil jawazu wasfil insan, boleh untuk memanggil seseorang manusia itu bi'aibin, dengan sesuatu keaiban, kerana untuk tujuan memperkenalkan dia ataupun sesuatu maslahah yang ada. Yang tak bolehnya apa? Kalaulah pada waktu itu ala qasdi tangkis, kalaulah pada waktu itu nak merendah-rendahkan seorang, maka pada waktu itu tidak boleh. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, siapakah nama penuh Abdullah bin Ummi Maktum? Maka dua baris bawah itu, nama penuh beliau adalah Amr ibnu Qais bin Zaidah bin Asam bin Haram bin Rawahah. Maka ini adalah nama kepada ayah beliau. Adapun nama beliau adalah Abdullah. Maka ini yang terkenal, Abdullah bin Zaidah, nama beliau yang terkenal. Dan Ummu Maktum adalah nama ibu beliau, yang nama penuhnya adalah Atikah. Beliau meninggal dunia di dalam peperangan Al-Qadisiyah sebagai seorang syahid. Maka beliau tak pernah ikut peperangan. Maka pada pemerintahan Umar bin Khattab, beliau minta izin untuk berperang dan diizinkan, lalu syahid dalam peperangan Al-Qadisiyah. Kemudian muazzin Nabi SAW pada baris bawah tu, muazzinan, yakni bil Madinah, pada waktu yang sama Nabi ada dua muazzin. Maka adapun muazzin Nabi di Mekah, namanya adalah Abu Mahzurah. Sementara Sa'ad Al-Quras adalah muazzin untuk Nabi SAW di Kuba. Maka inilah muazzin-muazzin yang Nabi SAW lantik. Baca hadis 845. Riwayat yang lebih kurang sama. Bab yang kelima daripada Kitabus Salah, berkenaan tadi kita dah sebut salah seorang muazzin Nabi adalah seorang yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Maka daripada sini dibawakan bab yang kelima, jawazi azanil a'ma, diharuskan azan, lawangan azan seorang yang buta, idza kana ma'ahu basir, bila ada seorang yang melihat, yang membantu dia untuk menerangkan kepadanya azan dah masuk, nak menerangkan kepadanya mana kiblat dan sebagainya. Maka bila ada yang membantu dia, maka boleh. Seperti Abdullah bin Ummi Maktum, yang membantunya adalah sahabat Nabi Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Maka sebab itu kata Imam Nawawi, wa maksudul bab, tujuan daripada tajuk ini, bahawa azan seorang yang buta adalah sahih, wa huwa jaiz, dan ianya adalah harus tanpa ada makruh apabila ada orang yang melihat membantu dia, seperti mana Bilal membantu Abdullah bin Ummi Maktum. Berkata para ulama mazhab Syafi'i, wa yukrah, dan akan menjadi makruh apabila seorang yang buta itu azan bersendirian tanpa ada yang menolong dan membantu dia. Baca 846. Adalah Abdullah bin Ummi Maktum yu'azzin, melaungkan azan untuk Nabi SAW, wa huwa a'ma, dalam keadaan beliau pada waktu itu buta dan tidak boleh melihat. Maka dalilnya adalah boleh, sebab Nabi mengizinkan, menyuruh Abdullah bin Ummi Maktum melaungkan azan untuk Nabi. 847, baca sampai habis, riwayat yang lebih kurang sama. Bab yang seterusnya, ahlan, terima kasih Jaliyah Hassan di ruang TikTok, Mas Riza, Alifah Nasiran, Nur Aini Abdul Manaf, Syafi'i, dan juga semua sahabat-sahabat lain. Terima kasih kepada yang beri gift dan juga yang lain. Kita sedang baca Sahih Imam Muslim dan kita dah berada pada riwayat 848, tajuk yang baru. Dibawakan hadis berkenaan bahawa Nabi SAW al-imsak, akan menahan diri, anil igharah, daripada menyerang hendap, daripada menyerbu, ala qaumin, sesuatu kaum, fi daril kufur, walaupun tempat itu kebanyakan adalah tempat orang yang tidak beriman, idza sami'a fihimul azan,
apabila Nabi ada mendengar azan. Nak tunjukkan kepentingan azan, maka pada waktu itu Nabi tak akan serang sesuatu tempat yang Nabi dengar azan. 844 baca sanad dia. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yughiru, kebiasaan baginda akan menyerang hendap, menyerbu idza tala'al fajru, sesudah terbitnya subuh. Apabila dah solat subuh, dah terbitnya subuh, maka barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerbu dan menyerang hendap sesuatu tempat. Wa kana yastami'ul azan, dan sebelum menyerang baginda akan mendengar dengan teliti ada ke tidak azan di tempat ini. Fa in sami'a azanan, maka bila Nabi mendengar azan, amsaka, Nabi akan berhenti, menahan diri daripada menyerang. Wa illa, dan kalaulah baginda tidak mendengar azan, aghara, maka baginda akan menyerbu dan menyerang hendap tempat tersebut. Fa sami'a rajulan, maka baginda telah mendengar suara seorang lelaki melaungkan azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka Nabi SAW terus bersabda, alal fitrah, maka tempat ini, orang ini berada di atas agama Islam. Kemudian pada waktu itu orang itu menyebut, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Maka Nabi SAW bersabda, kharajta minan nar, keluarlah kamu daripada neraka. Fanadharu, maka para sahabat melihat siapakah yang melaungkan azan. Fa idza huwa ra'i mi'za, maka adalah dia seorang pengembala kambing. Maka disebabkan seorang pengembala kambing, maka Nabi tidak menyerang tempat tersebut kerana di situ adanya laungan azan. 7. Bab yang ketujuh, istihbabil qaul, sunnah untuk mengikut ucapan seperti mana yang diucapkan oleh muazzin, oleh Bilal, liman sami'ah, bagi sesiapa yang mendengar azan dan kemudian bila habis menjawab azan, yusalli ala nabi, berselawat kepada Nabi SAW dan kemudian berdoa untuk Nabi SAW, al-wasilah, meminta al-wasilah. Terus 849. Daripada sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida", apabila kamu mendengar azan, faqulu, maka jawablah azan seperti mana yang dikatakan oleh muazzin. Kecuali pada perkataan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, maka jawapannya adalah berbeza. Berkenaan maksud al-falah, muka surat sebelah pada baris yang kedua 46. Jumpa tak? Wa makna hayya ala kadza ay ta'alu ilaih. Wal falah, maksud al falah adalah al fauzu wan najah wa isabatul khair, beroleh kebaikan, kejayaan. Kata para ulama, walaysa fi kalamil arab, tidaklah ada satu perkataan dalam perkataan bahasa Arab yang mana pada waktu itu lebih banyak mengumpulkan maksud baik lebih daripada lafaz al falah. Pada waktu itu dia mengumpulkan semua makna-makna yang baik. Sebagaimana pada waktu itu perkataan an-nasihah yang memberi maksud makna yang baik, menginginkan kebaikan dan sebagainya. Baca hadis. Kuat sikit suara, kuat sikit, saya tak dengar apa. Ulang balik. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhuma, sesungguhnya beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tul muazzin", apabila kamu mendengar suara muazzin melaungkan azan, faqulu, maka jawablah kamu azan sebagaimana yang muazzin katakan. Bila muazzin sebut Allahu akbar, jawab begitu. Asyhadu an la ilaha illallah, jawab begitu. Maka di sini fiqhul hadis pada pertengahan muka surat, kata Imam Nawawi, daripada sini kita belajar istihbabu, sunnah untuk orang yang mendengar azan menjawab azan seperti kata-kata muazzin, kecuali pada perkataan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kerana pada waktu itu jawapan yang sunnahnya adalah la haula wala quwwata illa billah.
Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada dua baris bawah dia, wafihi, dan di sini juga menunjukkan bahawa sunnah ketika mana mendengar muazzin menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka pada waktu itu menyebut raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Terus baca hadis. Maka bila dah habis menjawab azan, sunnah untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, fa innahu, kerana sesungguhnya seseorang yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Maka selain daripada menjawab azan, bila kita dah habis jawab azan, sebelum baca doa azan, sunnah untuk pada waktu itu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus summa, maka ini ada dalam doa lepas azan. Kemudian mintalah kepada Allah untuk Nabi SAW akan al-wasilah. Maka Nabi sendiri terangkan apakah maksud al-wasilah. Fa innaha manzilatun, maka sesungguhnya wasilah itu adalah satu kedudukan khusus fil jannah, di dalam syurga. La tambaghi, tidaklah layak mendapat tempat tersebut illa li abdin, kecuali hanya seorang hamba daripada sekalian banyak hamba-hamba Allah. Wa arju, dan aku berharap an aku anahu, akulah orang yang akan dapat wasilah tersebut. Sabda Nabi, faman sa'alali, barang siapa yang meminta untukku al-wasilah dalam doa selepas azan, maka halat alaihi syafa'ah, wajiblah, dapatlah ke atasnya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang seterusnya lebih kurang sama, 851, berkenaan barang siapa menjawab azan daripada hati dia bersungguh-sungguh ikhlas, maka untuknya adalah syurga. Baca sampai habis. Terus maka Nabi mengajar apabila dengar azan, jawab pada waktu itu jawapan muazzin. Dan di sinilah menjadi dalil, apabila pada waktu itu muazzin menyebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, maka jawapan dia adalah la haula wala quwwata illa billah. Terus baca. Dah tutup dah semua tingkap semua. Pintu dah tutup. Terus maka di sini dalam hadis ini jelas, bila disebut hayya 'alas salah, maka jawapannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Maka daripada hadis ini datangnya sunnah untuk menjawab hayy 'alatain, dua ucapan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Terus barang siapa, sabda Nabi, menjawab azan bersungguh-sungguh daripada hatinya dengan ikhlas, dakhalal jannah, pasti akan masuk ke dalam syurga. Maka sebab itu penting bila kita dengar azan untuk menjawab azan. Walaupun ianya tidak wajib, namun ianya adalah satu tuntutan sunnah yang boleh menjadi penyebab kepada seseorang itu ke syurga. Terima kasih banyak-banyak punya terima kasih. Jazakumullahu khairah. Baca hadis yang seterusnya, 852. Baca. Maka ini adalah sunnah yang keempat bila dengar azan. Bila kita dengar azan, yang pertama, jawab azan. Kita dah belajar ada hadisnya sebentar tadi, 851. Kemudian bila dengar azan, yang kedua, sunnahnya bila dah habis, dah jawab, maka berselawat kepada Nabi. Itu kita dah baca tadi, riwayat 850, selawat kepada Nabi.
Bila dah selawat kepada Nabi, maka digalakkan untuk kita membaca raditu billahi rabba, seperti yang kita nak baca riwayat 582 ini. Dan kemudian yang keempat, baca doa selepas azan, kerana dalam doa selepas azan kita meminta kepada Nabi untuk Nabi SAW al-wasilah. Maka bila dengar azan, inilah 4 sunnah yang ada dalam sahih Imam Muslim. Terima kasih banyak-banyak punya A dan juga MN Nursery dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Maka ada 4 sunnah apabila kita dengar azan. Baca 852. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, sesungguhnya baginda bersabda, man qala, barang siapa mengucapkan ketika mana mendengar suara muazzin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammada abduhu wa rasuluh, kemudian disambung raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina, maka apakah kelebihan doa selepas azan yang ini? Ghufira lahu dhanbuh, akan diampunkan dosanya. Kalau doa azan yang kita biasa baca, maka wajib syafaat untuk dia. Maka inilah 4 sunnah ketika mana kita mendengar azan, daripada hadis yang Imam Muslim bawakan. Qala Ibn Rumhin, baca. Bab yang ke-8 berkenaan tentang kelebihan azan dan bagaimana larinya syaitan ketika mana mendengar azan. Maka bila dengar azan, syaitan lari. Maka jangan pula bila kita dengar azan kita pun lari sebab tak nak solat, pada waktu tu tak nak beri perhatian. Maka itu adalah perbuatan syaitan. Maka bila kita dengar azan, sayugianya pada waktu itu kita bersiap-siap untuk menunaikan solat. Bab yang ke-8, riwayat 853, baca. Maka telah datang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan muazzin, orang melaungkan azan. Yad'uhu, nak mengajak kepadanya bahawa telah masuk waktu solat. Maka berkata Muawiyah, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, al-muazzinun, orang-orang yang melaungkan azan, atwalun nasi a'naqa, mereka ini adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Apakah maksud muazzin orang yang paling panjang lehernya? Tengok syarah Nawawi muka surat sebelah baris yang ketiga. Waqtalafas salaf wal khalaf fi makna, maka antara maknanya adalah aktsarun nati tashawwufan ila rahmatillah, mereka adalah orang yang paling banyak mengharapkan rahmat kasih sayang Allah. Pandangan yang kedua pada waktu itu adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka ini adalah annahum sadah wa ru'asa, orang yang azan di dunia, mereka akan menjadi ketua dan pemimpin di hari kiamat di padang mahsyar kelak. Dan juga ada beberapa makna yang lain. Terus baca hadis, baca sampai habis 854. Terus riwayat 855 nak menerangkan syaitan bila dengar azan dia akan lari sejauh-jauhnya, sehingga dalam riwayat ini disebut dia akan lari ke Rauha daripada Madinah, dan Rauha ni lebih kurang 36 mil, 36 batu daripada Madinah. Jauhnya dia lari bila dengar azan. Tapi bila habis azan dia akan datang balik. Riwayat 855, baca. Daripada sahabat Nabi Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, idza sami'an nida, apabila mendengar azan, bis salah, untuk mengajak kepada solat. Mana-mana azan, walaupun bukan untuk solat. Maksudnya apabila azan je, walaupun bukan pada waktu, syaitan akan lari. Zahaba, syaitan akan lari. Hatta yakuna, sehingga berada ia di tempat yang bernama Ar-Rauha. Berkata Sulaiman, aku telah bertanya di manakah Ar-Rauha ini? Maka berkata perawi, hiya minal Madinah, jaraknya daripada Madinah adalah sejauh
36 mil, 36 batu. 856 baca sampai habis, riwayat lebih kurang sama. Mengapa syaitan lari pada waktu itu? Mengapa dia lari? Maka lihat kepada pertengahan muka surat 341 Syarah Nawawi, baris yang ke-8 daripada bawah. Wajhu harbis syaitan. Kenapa syaitan lari bila mendengar azan? Kerana kata para ulama, wa innama adbara syaitanu indal azani lialla yasma'u. Kerana dia tak nak mendengar azan. Kenapa dia tak nak mendengar azan? Kerana Allah telah tetapkan siapa yang mendengar azan, dia kena menjadi saksi bagi orang yang melaungkan azan pada hari kiamat. Sebab itu kita baca, batu-batu pun akan menjadi saksi kepada orang yang melaungkan azan. Fayuttar ila an yashhad lahu bidzalika yaumal qiyamah. Maka dia akan dipaksa untuk menjadi saksi kalaulah dia mendengar azan bagi pelaung azan pada hari kiamat. Kerana Nabi SAW bersabda, la yasma' sautal muazzin hina jinnu wala insu wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Semua benda yang dengar azan kena menjadi saksi bagi pelaungnya, bagi orang yang melaungkannya pada hari kiamat. Sama ada jin, manusia, bahkan batu sekalipun. Dan kemudian ada lagi pada waktu itu pandangan yang lain. Terus baca riwayat. Dalam riwayat ini menerangkan dia bukan sekadar lari, tetapi kerana tak nak dengar azan, maka dia akan kentut kuat-kuat supaya dia tak dengar azan. Terus 857. Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, inna syaitan, sesungguhnya syaitan apabila mendengar azan maka ahala pada waktu itu maksudnya dia akan berlari. Lihat kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baris yang kedua 467. Ahala bermaksud ay zahaba hariba, maka dia akan berlari. Lahu duratun, dalam keadaan dia akan berkentut-kentut supaya dia tidak mendengar suara azan. Fa idza sakata, bila muazzin diam, raja'a, dia akan datang balik meletakkan was-was ketika mana orang sedang solat sunat. Fa idza sami'al iqamah, bila dia dengar je iqamah, dia akan lari sekali lagi sehingga pada waktu itu dia tidak dengar suara iqamah. Fa idza sakata, apabila diam suara iqamah dah habis, maka raja'a, dia akan kembali dan meletakkan was-was. Riwayat 858, baca terus. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza azzana al-muazzin, apabila muazzin melaungkan azan, maka akan lari syaitan, walahu husas, dengan larian yang laju. Husas pada baris yang ketujuh, maksudnya apa? Pada waktu itu ianya adalah duratun, pada waktu itu ianya adalah kentut. Wakila al-husas syiddatul adwi, berlari dengan laju. Maka dua-dua makna boleh. Husas bermaksud terkentut-kentut boleh, dan husas bermaksud berlari dengan laju. 859, baca. Maka dalam riwayat ini menyebut pada waktu itu ada seorang telah diganggu oleh jin, oleh syaitan. Pada waktu itu memanggil-manggil namanya. Maka Abu Hurairah bila tahu, Abu Hurairah suruh dia untuk melaungkan azan. Terus maka daripada Suhail, beliau berkata, arsalani abi, ayahku telah mengantarkan aku kepada perkampungan Banu Harithah. Wa ma'i ghulamun lana, dan bersama denganku ada seorang budak lelaki. Au sahibun lana, ataupun teman kami. Fanadahu munadin, maka ada suara yang memanggil budak tadi, dan pada waktu itu memanggil nama dia. Fa ashrafal ladzi ma'i, maka pemuda tadi dia pun telah memanjat tembok tadi, namun tak nampak sesiapa. Tapi ada orang panggil dia, tapi dia tak nampak sesiapa. Ada orang panggil nama dia, tak nampak siapa. Fadzakartu dzalika li abi, maka kata Suhail, aku pun telah menceritakan kepada ayahku. Maka beliau berkata, lau sya'artu annaka talqa hadza lam ursilka, kalaulah aku tahu kamu akan diuji, kamu akan mendapati perkara seperti ini,
aku tidak akan menghantarkan kamu. Walakin, akan tetapi apabila kamu mendengar gangguan suara yang memanggil kamu, maka pada waktu itu serulah azan. Kerana aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, idza nudiya bisalah, apabila dilaungkan azan, walla, maka akan larinya syaitan, walahu husas, dalam keadaan terkentut-kentut, ataupun husas bermaksud berlari dengan laju." Maka berulang kali azan. Kalaulah apa sekali nampak tak ada apa-apa, berulang kali azan. Pada waktu itu mudah-mudahan akan tapi dengan yakin, janganlah pula kita azan dalam keadaan menggigil, menggeletar, takut dan sebagainya. Riwayat 860 baca. Maka hadis ini menerangkan bagaimana cara syaitan ganggu. Dia akan suruh manusia itu ingat ini, sampailah dia lupa berapa bilangan rakaat ketika mana solat. Terus baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-salah", apabila dilaungkan azan untuk solat, maka akan berlarinya syaitan dalam keadaan baginya duratun, kentut, hatta la yasma'al azan, sehingga dia tidak mendengar suara azan, hatta la yasma' ta'zin. Fa idza qudiya ta'zin, apabila selesai sahaja azan, aqbala, dia akan datang balik, hatta idza thuwiba bis-salah, sehingga apabila dilaungkan iqamah untuk solat, adbara, dia akan berlari lagi pergi, sehingga apabila selesai taswib iqamah, aqbala, dia akan datang kembali, hatta yaqtura, sehingga dia telah meletakkan ataupun dia menyuruh di antara orang yang solat tadi dan dirinya dengan ucapan-ucapan, uzkur kaza, ingatlah benda itu, wazkur kaza, ingatlah benda ini, lima lam yakun yadhkur min qablu, benda-benda yang orang itu tak ingat pun sebelum daripada mulakan solat. Dia nak rosakkan solat orang. Hatta yadhalla ar-rajul, sehingga berulang kali dia mengganggu orang tersebut, sehingga orang tersebut menjadi ma yadri, tidak tahu, kam salla, berapa rakaat dia solat. Maka syaitan ganggu sehingga pada waktu tu orang yang solat, dia tidak tahu berapa rakaat yang dia solat. Sebab itu bila ada je gangguan, terus kita abaikan, dan pada waktu itu jangan diberikan perhatian. 861 riwayatnya lebih kurang sama. Baca sampai habis. Bab yang ke-9 daripada Kitabus Salah berkenaan tentang istihbab raf'il yadain, sunnah untuk mengangkat kedua-dua tangan. Kadamana hazwal mankibai, tapak tangan pada waktu itu sejajar dan pada waktu itu sama baris dengan bahu. Ma'a takbiratul ihram, beserta dengan takbiratul ihram. Maksudnya bila kita angkat dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, mulut sebut takbir, maka tangan pun angkat sekali. Begitu juga ketika mana rukuk, ketika mana bangun daripada rukuk, wa annahu la yaf'aluhu, dan janganlah pada waktu itu dia mengangkat tangan ketika mana bangun daripada sujud. Maka lihat kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada baris yang keempat. Pada baris yang ketiga daripada awal tajuk, kata Imam Nawawi, ijtama'atil ummatu ala istihbab raf'il yadain. Para ulama telah sepakat bahawa sunnah mengangkat kedua tangan ketika mana takbiratul ihram satu. Maka angkat tangan takbiratul ihram, semua mazhab, semua ulama sepakat. Waqtalafu, namun para ulama berbeza pendapat selain daripada takbiratul ihram. Maka mazhab kita, mazhab Syafi'i, Imam Ahmad dan juga majoriti para ulama daripada kalangan para sahabat dan juga selepas para sahabat, mereka mengatakan yustahabbu, selain daripada takbiratul ihram, tempat yang kedua disunnahkan mengangkat tangan ketika mana takbir, indar rukuk, tempat yang kedua ketika mana nak pergi rukuk. Yang ketiga, wa indar raf'i minar rukuk, bangun daripada rukuk sunnah angkat tangan. Dan inilah pandangan Imam Malik juga. Dan kemudian ada tempat yang keempat, wahwa, baris bawah dia, idza qama minat tasyahudil awal,
apabila bangun daripada tasyahud awal untuk berdiri masuk rakaat ketiga, maka sunnah angkat takbir, angkat tangan. Maka ada berapa waktu angkat tangan dalam mazhab Syafi'i? 4. Waktu takbiratul ihram, ketika mana rokok, bangun daripada rokok, masuk rakaat ketiga, bila bangun daripada tahiyat awal. Okey, dua baris bawah tu. Wa ajma'u ala annahu la yajibu syai'un minar rafa'. Dan semua ulama sepakat bahawa hukum mengangkat tangan adalah sunnah, tak wajib. Bahkan takbiratul ihram pun tak wajib angkat tangan. Yang wajib adalah ucapan Allahu Akbar. Itu yang wajib. Bila kita belajar rukun, takbir adalah rukun qauli. Ianya bukanlah rukun fi'li. Maka sebab itu kalaulah ada orang waktu takbiratul ihram dia sebut Allahu Akbar tapi tak angkat tangan, sah solat dia. Tetapi kalaulah dia angkat tangan dan langsung tak menyebut takbiratul ihram, maka para ulama berkata dikhawatiri tak sah solat dia. Sebab yang rukun, yang mesti adalah ucapan Allahu Akbar waktu takbiratul ihram. Adapun angkat tangan, hukumnya adalah sunnah. Sebab itu kata Imam Nawawi, semua para ulama sepakat, hatta ketika mana takbiratul ihram mengangkat tangan, hukumnya adalah sunnah, kerana pada takbiratul ihram yang rukun, yang wajib adalah ucapan Allahu Akbar. Adakah jelas? Okey, terima kasih banyak-banyak CEO Putra Wali. Moga Allah balas dengan kebaikan dan ganjaran. Okey, bagaimanakah nak mengangkat tangan? Nanti kita akan belajar, ada hadis menyebut sampai bahu, ada hadis menyebut sampai cuping telinga, ada hadis menyebut sampai bahagian atas telinga. Maka bagaimanakah nak menggabungkan semua hadis? Maka dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i menggabungkan pada baris yang kedua daripada penghujung syarah, kata Imam Nawawi, annahu yarfa'u yadaihi hazwa mankibaih. Maka hendaklah seseorang itu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu dia. Bihaisu, daripada sudut. Yuhadhi atrafu asabi'ih, pada waktu itu hujung jari tangan dia pada waktu itu menyamai furuk. Furuk maksudnya aali, bahagian atas telinga. Maka jari jemari yang ini pada waktu itu menyamai bahagian atas telinga. Tak perlu sentuh, sejajar. Hazwa dalam hadis menyebut sejajar. Kemudian yang kedua, kata Imam Nawawi, wa ibhamu, dan jari ibu jari dia pada waktu itu sejajar dengan cuping telinga dia, dengan bahagian bawah telinga dia. Warahatah, dan kemudian tapak tangan dia sejajar dengan bahu dia. Maka ini adalah cara untuk angkat takbir. Maka ibu jari sejajar dengan bahagian bawah telinga, kemudian sebahagian besar daripada jari atas sejajar dengan bahagian atas telinga, dan kemudian tapak tangan sejajar dengan bahu. Kata Imam Nawawi, wa bihadza jama'ah Syafi'i, dan dengan cara inilah Imam Syafi'i menggabungkan hadis-hadis yang pelbagai berkenaan tentang mengangkat tangan ketika mana takbir. Jelas ke jelas? Baca riwayatnya terus. Kuat sikit. Maka daripada Abdullah bin Umar, an abihi adalah Abdullah bin Umar. Daripada Abdullah bin Umar beliau berkata, raaitu Rasulullah, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ftataha as-salah, apabila baginda memulakan salat, rafa'a yadayhi, baginda mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadhi, sehingga sejajar, dalam kurungan tapak tangan baginda dengan kedua bahu baginda. Maka ini adalah dalil sunnah mengangkat tangan ketika mana takbiratul ihram. Wa qabla an yarka, sebelum rukuk Nabi mengangkat tangan. Wa idza rafa'a minar rukuk, apabila bangun daripada rukuk baginda mengangkat tangan. Wala yarfa'uhuma, dan baginda tidak mengangkat kedua tangan baginda bainas sajdatain, ketika mana duduk di antara dua sujud. 863 terus. Sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk salat, rafa'a yadayhi, baginda akan mengangkat kedua tangan baginda, hatta takuna, sehingga kedua tangan baginda berada sejajar dengan bahu.
thumma kabbara, kemudian baginda bertakbir, Allahu Akbar. Fa idza arada an yarka, apabila baginda nak rukuk, baginda melakukan perkara yang sama. Wa idza rafa'a minar rukuk, apabila bangun daripada rukuk, baginda melakukan perkara yang sama. Wala yaf'aluh, dan baginda tidak melakukan, iaitu mengangkat kedua tangan ketika mana mengangkat kepala daripada sujud. 864, baca hadis dia. Hatta takuna, maka sehingga kedua tangan baginda menyamai ataupun sejajar dengan kedua bahu baginda. Summa kabbara, kemudian barulah baginda bertakbir. Maka kalau kita lihat pada hadis-hadis ni, mana satu nak angkat tangan dulu ke takbir dulu ataupun serentak? Sebab itu pada baris yang pertama kata Imam Nawawi, wa amma waqtu raf'i, maka berkenaan bilakah nak mengangkat tangan. Maka dalam riwayat pertama menyebut mengangkat kedua tangan dulu baru Allahu Akbar. Dalam riwayat menyebut kedua, kabbara, takbir dulu, kemudian baru angkat kedua tangan. Dalam riwayat yang ketiga, fa iza kabbara, apabila bertakbir, angkat kedua tangan, maka serentak. Maka bilakah waktu dia? Maka ada banyak pandangan. Kita nak terus pergi kepada pandangan mazhab Syafi'i pada pandangan yang kelima, baris yang ketiga. Wal khamis, pandangan yang kelima. Wa huwal asah, dan itulah yang paling sahih. Yabtadi'ur raf'u ma'abtida'it takbir. Mula angkat tangan beserta dengan permulaan takbir. Allahu Akbar. Dan berakhirnya mengangkat tangan dengan berakhirnya takbir. Maka itu adalah yang mana kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baca hadis 865. Adalah Malik bin Huwairith, apabila solat beliau akan mengangkat takbir dan mengangkat kedua tangannya. Wa idza arada an yarka, bila nak rukuk pun dia akan mengangkat takbir dan mengangkat tangan. Wa idza rafa ra'sa minar rukuk, bangun daripada rukuk, beliau akan mengangkat takbir dan mengangkat kepalanya daripada rukuk. Wa haddatha, dan beliau meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu hakaza, baginda solat dengan melakukan seperti ini. 866, baca. Maka apabila baginda Nabi SAW mengangkat takbir, rafa'a yadaihi, baginda mengangkat kedua tangan baginda sehingga sejajar dengan telinga baginda. Maka ini riwayat yang kedua, telinga. Maka telinga di sini umum, boleh jadi pada waktu itu bahagian bawah telinga. Maka bagaimanakah Imam Syafi'i gabungkan di antara ketiga-tiga riwayat? Imam Syafi'i sebut, maka bahagian bawah telinga sejajar dengan ibu jari. Bahagian atas telinga, pada riwayat berikut akan datang bahagian atas telinga, maka dengan jari yang atas, kemudian jari telunjuk dan lain-lain. Kemudian bahagian bahu sejajar dengan tapak tangan. Jelas ke jelas? Wa idza raka'a, apabila baginda rukuk, baginda akan mengangkat kedua tangan baginda sehingga sejajar kedua tangan baginda dengan telinga baginda. Wa idza rafa ra'sa, apabila baginda bangun daripada rukuk, faqala, dan baginda mengucapkan sami Allahu liman hamidah, baginda melakukan perkara yang sama. 867, hadis yang terakhir, terus. Sesungguhnya beliau telah melihat Nabi SAW, dan pada waktu itu beliau berkata, hatta yuhadhiya, sehingga sejajar, bihima, kedua tangan, furu'a. Apa maksud furu'a? Ay a'la, dengan bahagian atas kedua telinga. Furu'a bermaksud a'la udhunaihi. Terus baca. Maka ini kita baca nanti jam 3 petang nanti, insya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.